Naratif yang dilarikan, divert, contohnya mengaitkan Tan Sri Zeti. Kenapa Tan Sri Zeti tak kena? Ha, macam mana dia ada nak jawab? Okey, berkenaan dengan Tan Sri Zeti dan suaminya, saya ini isu ini tidak pernah timbul di Mahkamah Tinggi. Isu ini timbul seminggu sebelum Mahkamah Rayuan hendak membuat keputusan. Seminggu sebelum tu tak pernah timbul. Apa yang berlaku ialah Mahkamah Rayuan memutuskan yang mereka akan mengumumkan penghakiman pada 8 Disember 2021. Didengar pada April 2021, mereka ambil masa lama juga, 8 bulan untuk menilai. Ada 300 alasan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib Razak dalam rayuan beliau. Itu memang mengambil masa lama. Jadi diputuskan untuk dengar 8 Disember. Namun demikian, pada awal bulan Disember lagi, Najib Razak dah minta postpone. Dia kata dia kena COVID, dia kena kuarantin 7 hari. Dan dia minta postpone ke 13 Disember. Mahkamah kata tidak mengapa, tak payah, nak dengar ni pakai Zoom pun boleh. Masa tu tengah PKP dan sebagainya, tak payah. Memang kita ada normal buat dalam Zoom pun semua kes. Jadi pertama kali tu dia tak boleh postpone. Yang keduanya, pada 2 hari bulan Disember, Mahkamah nak umumkan 8 Disember. 2 hari bulan Disember, dia masukkan satu usul, dia kata dia ada bukti baru. Bukti baru itu ialah bukti atau percakapan daripada Ketua SPRM sendiri, Datuk Azam Baki, Datuk Seri Azam Baki, berkenaan dengan kes dia ni. Dan bukti itu yang dia katakan, yang bukti baru tu yang dia nak bawa masuk ialah dia nak katakan yang Tan Sri Zeti dan suaminya turut terlibat dalam kes YMDB ni melalui Jolo. Itu bukti yang baru dia nak masuk. So dia masukkan notis usul. Kena tahu kalau nak masuk bukti baru di Mahkamah Persekutuan, kena minta kebenaran dulu. Ada undang-undangnya perlu dilepaskan, baru boleh mahkamah dengar bukti itu. Jadi dia masukkan usul pada 2 hari bulan, pendengaran 8 hari bulan. Okey, mahkamah kata okeylah, kita dengarlah you punya usul ni. 7 hari bulan you datang 7 hari bulan kita nak dengar you punya usul. 8 hari bulan tetap jalan ni, nak dengar keputusan kes. Tapi 7 hari bulan you come, kita dengar. Apa jadi 7 hari bulan? 7 hari bulan, dia dengan dia punya segerombolan lawyer dia cakap, oh kami tidak boleh datang ke mahkamah kerana salah seorang daripada kami terkena COVID, jadi semua orang kena kuarantin. 7 hari bulan ni, 8 hari bulan nak dengar. So 7 hari bulan tu, mahkamah kata apa ni, you nak minta kita dengar usul untuk masukkan bukti, tiba-tiba semua orang pula tak nak datang. Tu kelang kabut lah, mahkamah kata tak nak datang pagi, datang petang nak dengar permohonan tersebut. Petang tu dibuat secara Zoom, mereka tak boleh juga masukkan usul tersebut. Sampai sudah bukti baru itu tidak dimasukkan di mahkamah. Jadi mahkamah kata, if you're not interested, tak apalah, 8 bulan kita terus bagi keputusan. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bukti Tan Sri Zeti dengan suami itu tidak pernah dimasukkan di Mahkamah Rayuan. Kerana mereka sendiri melengah-lengahkan sampai habis nak postpone. Tapi di luar, mereka kata, oh mahkamah tak bagi bukti masuk. Kenapa? Itu yang saya rasa spin tu kita kena beritahu. Sebab mereka seolah-olah ada dua court ni, court of public opinion, court betul bendanya tak masuk. Di-postpone sampai sudah tak nak masuk seolah-olah. Tapi di luar dikatakan ada bukti. Itu nombor satu. Nombor dua, cerita Tan Sri Zeti dan suaminya ni, di peringkat mahkamah tinggi lagi, pendakwa raya telah tawarkan Tan Sri Zeti dan Tan Sri Zeti lah sebagai saksi kepada mereka. Panggil jadi saksi, boleh jadi saksi pembelaan, tapi mereka tidak pernah ambil peluang untuk panggil Tan Sri Zeti sebagai saksi pembelaan mereka. Kenapa tidak dipanggil ketika itu? Kalau betul semua ini
betul-betul. Itu satu lagi yang kita kena skeptical lah, all this taktik-taktik yang macam-macam ni kita kena skeptical. Kenapa tidak dipanggil masa? Pada saya senang. Kalau Tan Sri Zati atau suami Tan Sri Zati itu bersalah dalam segi mengambil wang YMP, sekarang kerajaan yang memerintah bukan Pakatan Harapan lagi. Kerajaan yang memerintah ialah Kerajaan Barisan Nasional stroke Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu yang mana satu, tapi bolehlah cakap Barisan Nasional sebab PM yang Barisan Nasional. Jadi parti yang memerintah ini, PM yang ada, ambil tindakan siasat. Kalau mereka salah, charge macam Namjid Razak. Tapi ini tidak dibuat. Jadi bila buat benda-benda macam ni, sekali lagi pada saya, pandangan saya, rakyat biasa yang memahami perjalanan kes, ini semua satu lagi propaganda lah. Kerana bendanya tidak masuk di mahkamah, tapi di spin-spin di luar sana seolah-olah tidak mendapat keadilan. Itu berkenaan dengan Tan Sri dan juga suami Tan Sri Zati. Okey, bagaimana pula dengan dakwaan kononnya Hakim Nazlan itu mempunyai konflik of interest ataupun hal-hal yang boleh disebutkan sebagai alasan untuk dia menolak Hakim Nazlan ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau Liana perhatikan ataupun kalau Liana ingat sewaktu hangat perbicaraan itu, turut juga dikaitkan dengan suami kepada Ketua Hakim Negara itu, Tengku Maimun ni, suami dia tu ada memuat naik satu status bersama dengan gambar yang kononnya tidak menyebelahi Najib Razak, dan itu juga turut dikaitkan. Apa ulasan Liana berkenaan kedua-dua isu itu? Okey, saya jawab satu-satu ya. Kita bercakap tentang Hakim Nazlan ni. Ingat dulu saya cerita, seminggu sebelum Mahkamah Rayuan membuat keputusan, dia orang nak masuk bukti baru berkenaan dengan Tan Sri Zati. Tapi pusing-pusing tak masuk pun bukti itu sampai sudah postpone, and then Mahkamah Rayuan menetapkan keputusan yang sama. Di petang Mahkamah Persekutuan pula, peringkat yang lebih tinggi, sama saja MO-nya, modus operandinya. Seminggu sebelum Mahkamah Persekutuan nak bersidang, mereka kata mereka ada bukti baru pula. Bukti baru ni bukan bukti Tan Sri Zati dah. Tan Sri Zati tu diorang dah terpaksa tutup sebab hari tu dah gagal untuk bawa masuk. Bukti baru ini pula berkenaan dengan tuduhan rasuah terhadap bukan seminggu lah, I think sebulan, to be fair, saya silap di situ. Sebulan sebelum dah ada isu nak masukkan bukti baru yang mengatakan Hakim Nazlan ini menerima rasuah. Bagaimana mereka dapat tahu tu? Mereka dapat tahu pasal Hakim Nazlan menerima rasuah ni, ada satu whistleblower di London beritahu, Raja Petra Kamarudin, RPK. Ya? Dia kata yang Hakim Nazlan ni dapat 1 juta masuk akaun kerana kes SRC ni. Jadi sebabkan itu, mereka kata kita ada bukti baru lagi sekali ni. Mahkamah sila dengar. Same MO. Ya? Jadi mahkamah pun kata okey lah, come lah, dengarlah usul you, apa you nak ni sekarang ni. Okey, bagi masuk. Okay, saya nak masukkan bukti baru yang Hakim Nazlan ini tuduhan rasuah. Jadi sebabkan ada rasuah ni, saya nak bicara semula. Dia bukan nak kata dia tidak bersalah. Kalau Hakim Nazlan ini ada konflik kepentingan, dia punya efek ialah bicara semula daripada awal, nak tukar hakim sahaja. Bukan kata Hakim Nazlan didapati rasuah, Najib terus terlepas, tidak. Dia punya efek ialah bicara semula, nak start daripada awal ni. Okay. Jadi bila dibuat tuduhan begitu, nak masukkan notis baru untuk memasukkan bukti baru Hakim Nazlan menerima rasuah, seminggu sebelum kes ditarik balik pula tuduhan rasuah tu. Kata tak jadi tuduhan rasuah, saya nak tukar, konflik kepentingan je. Saya rasa macam wah capung dah fitnah orang tu 1 juta masuk akaun, boleh pula lah tukar-tukar. Orang tu dah lah hakim, you fitnah dia masuk 1 juta, tukar-tukar suka hati. Ayo. So saya rasa macam game apa pula ni. So dia kata, tak jadi fitnah. Bukti yang ada menunjukkan bukan fitnah. Bukan rasuah. Konflik kepentingan. Sebab Hakim Nazlan bekerja dengan Maybank. Itu yang dia bawa masuk. Jadi hari pertama,
Jajak, apa kaitan Maybank tu? Okey, itu saya akan cerita. 15 hari bulan tu, dia mawak masuk kata, kita ada bukti baru. Kita nak bicara semula daripada awal kerana Hakim Nazlan ada konflik kepentingan. Dia pernah kerja Maybank. Hakim Nazlan ini pernah menjadi legal Maybank, ketua legal Maybank yang terlibat dalam board Maybank lah, decide loan dan sebagainya. Dia pernah jadi. Benda ni sebelum Hakim Nazlan naik jadi hakim, satu Malaysia tahu dia memang pernah bekerja dengan Maybank. Itu memang dikatakan dalam kes lah. Memang semua orang tahu dia memang datang daripada Maybank. Dan sebagai seorang lawyer yang baik, kalau kita dapat kes, kita kaji dulu siapa hakim. Kita due diligence dulu hakim kita. So saya percaya Najib Razak punya lawyer pun tahu yang memang dia kerja dengan Maybank sebelum dia ambil. Itu pun dululah 2015. Sebelum dia menjadi penjara hakim, kehakiman sebelum menjadi hakim. Jadi bila dia nak bawa bukti baru tu, dia kata Hakim Nazlan ini ada konflik kepentingan kerana Hakim Nazlan pernah kerja dengan Maybank. Maybank pernah bagi loan kepada YMDB. YMDB itu ibu syarikat SRC. Itu nombor satu. Nombor dua, dia kata Hakim Nazlan ni kerja dengan Maybank. Maybank pernah bagi satu syarikat di bawah YMDB yang memberikan duit kepada SRC. Dua dia punya inilah ground. Jadi bila mahkamah putuskan, ya, kalau nak masuk bukti baru, ada prosedur, ada kes, ya, kes R versus Crown versus Parks yang kita gunakan. Mahkamah menilai ke semua hujahan-hujahan Datuk Seri Najib Razak ni lawyer masa tu dan memutuskan yang bukti baru ini tidak menepati nas undang-undang kes tersebut dan harus ditolak. Salah satu yang dia katakan ialah tiada bukti yang Maybank ada kait terus dengan SRC. Maybank tidak memberi loan kepada SRC. Maybank bagi loan kepada entiti lain yang tidak kena mengena dengan SRC. Jadi di mana nampak konflik kepentingan itu, dan mahkamah merasakan setelah 4 tahun ini perjalanan kes buat, tiadalah perlu bicara semula itu kerana Najib Razak punya tim gagal untuk menepati nas undang-undang yang ada dalam kriteria untuk memasukkan bukti baru. Jadi kalau saya boleh rumuskan apa yang berlaku, kita tengok game mereka ni, kita nampak seolah-olah bukti Hakim Nazlan ini kononnya kena rasuah, kena konflik kepentingan semata-mata kerana hendak bicara semula untuk melengah-lengahkan kes. Padahal tiada merit di situ. Tiada merit di situ. Ada yang baru ni saya dapat tahu ada kebocoran siasatan SPRM yang kata konflik kepentingan itu. Valid. Saya pun tak tahu betul-betul ke SPRM punya laporan. SPRM pun tak pernah sahkan. Dia kata dia dapat daripada sampul layang lah apa semua tu. Kita pun tak tahu betul-betul ke tidak. Memang kita terima dan saya baca juga, tetapi masalahnya bukti tersebut tidak boleh dibawa masuk ke mahkamah kerana tidak menepati syarat-syarat daripada kes R versus Parks. Jadi saya rasa mahkamah betul dalam membuat keputusan tersebut dan tidak boleh diguna pakai itu semua kerana saya rasa gamenya daripada awal keluar daripada RPK tu. Start daripada RPK tu pun kita dah boleh question mark. Yang keluarkan ini macam-macam dulu dia keluar kan. Dulu dia keluar kata Tasri wife atau isteri Datuk Seri Najib buat macam-macam masa kes Atan Tuya, lepas tu dia tukar pula. Berbagai-bagai yang dikeluarkan daripada sana yang bertukar-tukar. Takkanlah mahkamah nak percaya benda yang macam tu untuk mula bicara balik. Dan fitnah dia keluar mengatakan rasuah, tiba-tiba tak rasuah pula. Itu satu hal saya rasa tak boleh nak brain. Boleh tukar-tukar pula jadi konflik kepentingan padahal dah cakap mula-mula Hakim Nazlan tu terima rasuah. Tak ada bukti, main sebut sahaja. Jadi game-game sebegini pada saya samalah MO-nya masa hari tu di Mahkamah Rayuan. Hanya semata-mata untuk melengah-lengahkan kes.